Siri letupan menggegarkan Sri Lanka yang menyasarkan gereja dan hotel di ibu negaranya serta beberapa bandar lain. Menurut media tempatan, setakat ini kira-kira 185 orang dilaporkan terbunuh dengan lebih 400 lagi cedera. 6 serangan pertama dilancarkan hampir serentak. Dan ketika media mula membuat laporan awal berhubung kejadian itu, beberapa serangan susulan sekali lagi menggemparkan penduduk. Untuk perinciannya, kita bersama wartawan meja antarabangsa Azaria Tagaya. Baik, sekurang-kurangnya 6 letupan dilaporkan di beberapa lokasi berbeza. Kesemua letupan dilaporkan berlaku hampir serentak sekitar jam 8.45 pagi waktu tempatan atau bersamaan kira-kira pukul 11.15 pagi waktu Malaysia. Letupan pertama dilaporkan di Kochi Kade mensasarkan gereja Saint Anthony. Diikuti gereja Saint Sebastian di Katuwapitia, kira-kira 38 km dari ibu negara. Satu lagi letupan turut mensasarkan sebuah gereja, kali ini di pantai timur Sri Lanka, iaitu di Batikaloa, mensasarkan gereja Zion. Dan pada masa sama, beberapa buah hotel turut menjadi sasaran penyerang. Hotel Shangri-La, Hotel Cinnamon Grand dan Hotel Kingsbury. Kesemua lokasi ini terletak dalam jarak dekat antara satu dengan yang lain dan ketiga-tiga hotel ini terletak di Colombo dan bertaraf 5 bintang. Setakat ini pihak berkuasa mengesahkan 9 warga asing antara mangsa yang maut, namun angka itu dijangka terus meningkat. Begitu juga angka korban dan kecederaan. Memandangkan pihak berkuasa masih lagi menjalankan carian di kesemua 6 lokasi yang menjadi sasaran serangan ini. Selepas 6 siri letupan, 2 lagi letupan terbaru dilaporkan berlaku di Sri Lanka, menjadikan angka letupan meningkat kepada 8 siri letupan keseluruhannya. Kejadian berlaku kira-kira sejam selepas 6 siri letupan tercetus. Kali ini, sebuah hotel di Dehuala berhampiran zoo negara Sri Lanka menjadi sasaran. Manakala satu lagi letupan di kawasan perumahan di Dermatagoda. Dalam 2 kejadian terbaru ini, sekurang-kurangnya 5 orang maut. 4 anggota polis dan seorang lagi dikenal pasti sebagai pengebom bunuh diri. Ini pula rakaman amatur di tempat kejadian yang dikongsikan oleh pengguna media sosial. Video menunjukkan keadaan di dalam gereja Saint Anthony di Kochikadi, Colombo sejurus selepas letupan berlaku. Bumbung gereja hampir musnah sepenuhnya manakala kedengaran suara orang ramai yang panik cuba menyelamatkan diri. Satu lagi rakaman dikatakan menunjukkan bahagian luar gereja yang sama. Bunyi siren kedengaran manakala orang ramai mula berkumpul di hadapan bangunan itu. Sementara itu, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe melalui laman Twitter mengutuk sekeras-kerasnya kejadian tidak berperi kemanusiaan itu. Beliau turut menasihati rakyat Sri Lanka supaya bertenang dan bersatu menghadapi ujian ini. Kerajaan Sri Lanka katanya sedang mengambil langkah serius bagi mengatasi perkara ini. Beliau turut meminta orang ramai supaya tidak menyebarkan perkara yang tidak benar dan akan merumitkan lagi keadaan. Berikutan kejadian itu, kerajaan Sri Lanka mengisytiharkan perintah berkurung berkuat kuasa serta-merta. Perintah berkurung selama 12 jam itu bermula dari 6 petang hingga 6 pagi esok waktu tempatan. Selain itu, akses ke media sosial dan perkhidmatan pesanan ringkas utama negara itu juga ditutup. Langkah itu diambil bagi menghentikan laporan palsu disebarkan pihak tidak bertanggungjawab. Ironinya, serangan berdarah hari ini berlaku 10 hari selepas Ketua Polis negara itu dilapor mengeluarkan amaran berhubung ancaman serangan bom di Sri Lanka. Menurut laporan agensi berita AFP, amaran itu dikeluarkan oleh Ketua Polis Sri Lanka Pujus Jayasundara pada 11 April lalu. Amaran menyebut pihak berkuasa Sri Lanka menerima maklumat berhubung kumpulan dikenali sebagai NTJ yang merancang serangan menyasarkan beberapa buah gereja serta Suruhanjaya Tinggi India di Colombo. Menurut polis, maklumat itu disalurkan oleh agensi perisikan asing. NTJ adalah kumpulan radikal keagamaan yang berpangkalan di Sri Lanka yang mula dikenali pada tahun lalu selepas dikaitkan insiden vandalisme ke atas beberapa patung keagamaan Buddha. Sementara itu, Kementerian Luar mengesahkan sehingga kini tiada rakyat negara ini yang cedera atau terbunuh. Dalam kenyataannya, setakat jam 1.30 tengah hari tadi waktu Malaysia, tiada rakyat Malaysia dilaporkan tersenarai sebagai antaranya maut.
Bagaimanapun, Wisma Putra menasihati rakyat Malaysia yang berada di kawasan berdekatan agar berhati-hati serta mengikuti perkembangan terkini menerusi laporan berita dan pihak berkuasa tempatan. Ketika ini, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Colombo sedang memantau rapi situasi. Mereka yang memerlukan maklumat lanjut atau sebarang bantuan boleh menghubungi Suruhanjaya itu di talian tertera.